Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para penonton yang dihormati Allah, Alhamdulillah, buat pertama kali insya-Allah kita akan berkongsi tentang kelebihan ataupun pengisian mengenai Suratul Kahfi. Suratul Kahfi sesungguhnya memang kita digalakkan untuk membacanya setiap pada malam Jumaat ataupun pada hari Jumaat itu sendiri, berdasarkan beberapa hadis-hadis Nabi SAW. Namun pada hari kali ini, insya-Allah saya ingin kongsikan terdapat 3 ucapan yang barangkali kita boleh dapati di dalam Suratul Kahfi itu sendiri. 3 ucapan itu mungkin kita biasa dengar, kita biasa ucapkan, namun kita mungkin tidak perasan tentang apa yang terdapat dalam Suratul Kahfi itu, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengajar hamba-hambanya untuk mengucapkan ucapan tersebut di dalam kehidupan kita seharian. Ucapan pertama yang ingin saya kongsikan adalah ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ia terdapat di dalam Suratul Kahfi pada ayat yang pertama sekali, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Daripada ayat pertama lagi, Allah Subhanahu Wa Taala telah meminta, telah menyuruh ataupun telah mengajar kita mengucapkan ucapan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab suci Al-Quran dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok ataupun terpesong. Di mana dalam sini kita dapati bahawasanya ucapan Alhamdulillah itu apabila kita menerima ataupun nikmat atau menerima kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat pertama ini ditegaskan bahawasanya satu kesyukuran, satu nikmat kurnia apabila dikurniakan kitab suci Al-Quranul Karim kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kurniaan itu dapat kita rasai hingga kini. Kita dapat membaca Al-Quran, kita dapat mempelajari Al-Quran, isi kandungannya, ada yang mempelajari taranum dan sebagainya. Semuanya kerana dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, satu mukjizat besar kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quranul Karim. Itu adalah ucapan pertama, yang mana kita apabila kita menerima nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kita menerima kurniaannya ataupun apa-apa yang kita rasai satu kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, alangkah baiknya pertama sekali kita ingin menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tidak semestinya sesuatu nikmat yang kita dapati daripada apa yang kita nampak di depan mata kita saja. Ada kalanya sesuatu yang kita tidak nampak, kita tidak perasan pun, ada kalanya kita tidak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga, Allah Taala juga kurniakan kepada kita. Nikmat pernafasan, nikmat kesihatan, berbagai lagi yang kita rasa kita tak perasan ada kalanya, namun Allah Subhanahu Wa Taala tetap kurniakan kepada kita. Dengan itu kita sering-seringlah ucapkan Alhamdulillah. Itu adalah ucapan yang pertama yang didapati dalam Suratul Kahfi. Dalam ucapan kedua yang kita boleh amalkan dalam kehidupan kita yang seharian adalah ucapan insya-Allah. Insya-Allah. Orang kalau cakap pasal insya-Allah ni banyak ada yang kata insya-Allah kalau diucapkan oleh orang Melayu ni ucapan saja tapi tak terlaksana, tak buatnya. Tapi dalam apa yang diajarkan dalam Suratul Kahfi, di mana dalam Suratul Kahfi ni ayat ke-24 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dia bukan ayat 24, malah ayat ini ada kesinambungannya ataupun kena kita baca dengan ayat yang sebelumnya, iaitu ayat ke-23, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Suratul Kahfi ayat 23 dan 24, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Daripada ayat 23 Allah Ta'ala mengajar nabinya dan sekaligus mengajar kita
dan janganlah engkau berkata wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang hendak dikerjakan bahawa aku akan lakukan yang demikian itu kemudian nanti. Tanpa ucapan insya-Allah tu. Jangan kita kata kita akan buat. Ataupun kita buatnya. Tapi Allah SWT mengajar nabinya dengan mengatakan illa an yasha Allah, melainkan hendaklah disertakan dengan berkata insya-Allah, iaitu dengan izin Allah. Dan wazkur rabbaka, dan ingatlah serta sebutlah akan Tuhanmu jika engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan petunjuk yang lebih dekat dan lebih terang dari ini. Jadi ucapan kedua dalam suratul Kahfi yang kita boleh ambil iktibar, iaitu kita ucapkan insya-Allah. Kita ucapkan insya-Allah. Jangan kita tak ucapkan insya-Allah. Apa-apa saja kita nak lakukan esok hari ataupun nanti dan sebagainya, kita ucapkan insya-Allah. Tetapi dengan ada usaha juga, dengan ucapan itu kita perlu laksanakan. Kalau tak berjaya laksanakan, itu setelah kita berusaha, itu bermakna memang takdirnya begitu. Tetapi dengan ucapan insya-Allah, kita perlu usahakan untuk melaksanakan apa yang kita telah ucapkan tadi itu. Dan kalau ia menjadi, alhamdulillah. Kalau tidak menjadi, itu memang takdirnya sedemikian. Namun ucapan insya-Allah tu mesti disertakan agar insya-Allah Allah Ta'ala akan memandu kita untuk mencapai apa yang kita hajatkan untuk sesuatu pada esok hari ataupun akan datang dan sebagainya. Dan ucapan yang ketiga yang boleh kita mengambil iktibar daripada suratul Kahfi itu, di mana kalau kita lihat dalam ayat seterusnya, di mana ucapan Masya Allah, Masya Allah dalam ayat ini, di mana dalam kisah dua pekebun tersebut, dua pekebun di mana seorang lagi beriman, seorang lagi tidak beriman. Namun dengan ucapan itu Masya Allah itu menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam suratul Kahfi ayat ke-39 Allah Taala berfirman, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Jadi dalam surah Al-Kahfi ayat 39 ni Allah Taala berfirmankan, dan sepatutnya semasa engkau masuk ke kebunmu berkata semuanya ialah barang yang dikehendaki Allah, tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Kalau engkau memandangku sangat kurang tentang harta dan anak berbanding denganmu. Ini berikut kisah antara dua pekebun, seorang yang beriman dan seorang yang tak beriman. Dan seorang yang tak beriman itu memiliki harta yang banyak, memiliki kebun-kebun yang banyak dan sebagainya. Yang seorang yang beriman itu tidak memiliki apa-apa, dan yang tidak beriman yang memiliki apa-apa itu berasa sombong ke atas orang yang tidak memiliki apa-apa. Jadi akhirnya Allah Ta'ala tunjukkan sesuatu berlaku pada kebun tersebut, dan akhirnya dia baru insaf dan mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah. Maksudnya dia mengaku bahawasanya ini adalah kekuasaan Allah dan tiada upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tiga ucapan yang kita boleh dapati di dalam suratul Kahfi yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. Iaitu yang pertama, apabila kita dikurniakan Allah nikmat, dikurniakan Allah rezeki, dikurniakan Allah Ta'ala apa-apa saja sesuatu yang dipermudahkan dan sebagainya, malah ada orang juga apabila mendapat satu musibah dia pun mengucapkan alhamdulillah, iaitu segala puji bagi Allah, kerana pujian-pujian itu adalah milik Allah sahaja. Jadi ucapan pertama dengan ucapan alhamdulillah. Yang kedua, ucapan insya-Allah. Kita perlu amalkan perkataan insya-Allah. Jangan kita kata kita akan buat, tapi kita mesti mengatakan insya-Allah dengan izin Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan pandu kita untuk mencapai apa yang kita hajatkan pada esok hari ataupun akan datang, insya-Allah. Dan yang ketiga adalah ucapan di mana sesuatu berlaku di luar jangkaan kita. Contohnya musibah ataupun kesakitan ataupun apa-apa saja di luar jangkaan kita, kita ucapkanlah Masya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Sesungguhnya itu adalah kekuatan, semuanya adalah hanyalah milik Allah semata-mata. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, saya berharap pengusian saya pada kali ini tentang suratul Kahfi, tiga ucapan yang kita boleh dapati di dalam suratul Kahfi dapat kiranya kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. Alhamdulillah, insya-Allah, masya-Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi dengan sering kita mengucapkan
puji-pujian kepada Allah, mengingati Allah, daripada kita asyik terkejut, pecut, apa ni, apa ataupun ucapan-ucapan yang tak sepatutnya kita ucapkan bila sesuatu berlaku. Lebih baik kita tukarkan, kita gantikan ucapan-ucapan yang lebih baik. Bukan hanya menyebut nama Allah, tetapi malah kita menyebut perkataan-perkataan yang baik keluar daripada mulut kita. Malah itulah yang sepatutnya sebagai seorang Muslim, ucapan kita, perbuatan kita dan segala-galanya kita ini menunjukkan akhlak yang baik dan murni yang ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.